أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah, pada malam ini buat pertama kali kita dipertemukan dengan izin Allah sesuai dengan ketentuan dan takdir daripadanya. Mudah-mudahan pertemuan buat kali pertama ini akan terus membuahkan persahabatan dan silaturahim yang berterusan. Pertama kali terima kasih kepada pengurusi majlis, pengurusi daripada yang teratas sampailah AJK yang paling bawah, kerana sudi untuk menjemput saya memberikan kuliah dan ceramah pada malam ini. Seterusnya hadirin hadirat muslimin muslimat, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pada malam ini kita akan membicarakan perihal bertajuk dalam lingkungan kebahagiaan dan keredaan hakiki yang ingin kita capai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai muqaddimah, saya cuba bawakan analogi dan perbandingan. Kalau kita mempunyai sebuah bekas kaca, yang mana bila suatu masa bekas kaca ni terjatuh, ditakdirkan, dan bekas kaca ni akan hancur bersepai, berselerak dan ada di merata-rata tempat, dan kita ingin mengutip kembali serpihan-serpihan kaca yang pecah tadi, berkemungkinan ada di antara kita bila kutip dia dapat banyaknya serpihan-serpihan kaca tadi, dan kadang-kala ada di antara kita bila dia kutip balik dia hanya dapat separuh daripada kaca-kaca tadi, dan mungkin ada sebahagian kita dapat hanya 1/3 dan cuma sedikit daripada kaca-kaca tadi. Dan kita sedia maklum, untuk kita dapat kutip sepenuhnya kaca tadi adalah suatu kemustahilan. Kerana bila kaca ni pecah, ada hak besar, ada sederhana, ada hak halus. Jadi kalau kita nak kata aku dah kutip semua dah hak pecah tadi, amat menjadi kemustahilan. Tetapi ingat, dalam kita duk mengutip kaca-kaca tadi, tidaklah jarang ada tangan-tangan manusia yang pasti terluka. Inilah yang kita harus lalui dalam kehidupan kita. Kadang-kadang sesuatu benda yang kita sayang, sesuatu benda yang berharga dilepaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata nak menguji keimanan dan kesabaran kita. Dan kadang-kadang perjalanan untuk kembali semula kepada Allah dipenuhi dengan liku-liku dan onak berduri yang cukup pahit untuk ditelan.
tetapi manusia-manusia yang mempunyai hati, yang mempunyai keimanan yang tinggi kepada Allah, mudah-mudahan mereka akan dapat terus bertahan, terus bersabar dan kembali kepada pangkuan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Bila kita nak cari penanda aras, satu level, satu peringkat di mana sebenarnya kebahagiaan hakiki bagi diri seorang manusia, di mana kita nak cari penanda aras keredaan Allah atas kita. Kadang-kadang ada di kalangan kita ramai-ramai manusia yang Allah kurniakan kelebihan dan anugerah pada dia. Kita ambil beberapa contoh. Kadang-kadang sebahagian orang dikurniakan harta yang banyak. Allah bagi dia duit banyak, Allah bagi dia harta banyak, Allah bagi dia tanah banyak, Allah bagi dia macam-macam serba-serbi hal-hal keduniaan ni lebih pada orang lain. Tetapi Allah tak campakkan dalam hati dia ketenangan hidup. Allah tak campakkan dalam hati dia kebahagiaan dalam hidup dia. Walaupun dia kaya, harta-harta tadi tidak mampu memberi jaminan kebahagiaan dalam hati dia. Begitu juga kadang-kadang Allah bagi kelebihan pada seseorang itu dari sudut kepopularitian dia. Dia ni orang masyhur, dia ni orang glamour, dia ni orang dikenali. Tetapi di sebalik kemasyhuran dia, di sebalik popular dia, di sebalik glamour dia, tak ada seorang pun tahu hati dia sedang merintih. Hati dia ni nak cari kebahagiaan, hati dia nak cari ketenangan. Tapi Allah tak campak hal-hal tersebut dalam kehidupan dan jiwa dia. Kadang-kadang Allah bagi kelebihan pada seseorang tu mempunyai perwatakan yang menarik. Ada lelaki yang handsome, lelaki yang segap, belah wanita pula cantik, belah wanita pula jelita. Dia ni menjadi kegilaan orang lain. Semua orang duk minat kat dia. Tapi waktu dia duk sorang-sorang, tak datang ketenangan dalam hidup dia. Waktu dia duk sorang-sorang, tak datang pun kebahagiaan dalam hidup dia. Dan kadang-kadang Allah berikan kelebihan dari sudut pangkat. Kita ada kedudukan, kita ada jawatan, YB tu lah kat depan, Datuk Seri lah kat depan, Tan Sri lah kat depan. Tetapi nama-nama tersebut, pangkat-pangkat tersebut langsung tidak memberi ketenangan. Pangkat-pangkat dan jawatan tersebut langsung tidak memberi kelebihan pada kehidupan dia. Jadi ini berlaku pada sebahagian masyarakat dan kita tidak pernah menafikan sekalipun. Ada dalam konteks yang lain Allah bagi kaya dia bahagia, ada. Ada Allah bagi cantik dan segak dia bahagia, ada. Ada Allah bagi dia popular, dia berpangkat, dia bahagia, ada. Dan ada Allah bagi dari sudut yang terakhir tadi dia bahagia, ada. Tetapi kebanyakan untuk cari rangkum kedua-dua tadi cukup sukar dan susah dalam hidup ini. Tetapi Allah bagi secara seimbang. Kalau lebih di situ ada kekurangan yang lain, kalau orang ni pula kurang yang ni ada lebih yang lain. Kadang-kadang kita perhatikan banyak kelebihan-kelebihan ketenangan dan kebahagiaan hati Allah campak pada orang yang sebaliknya. Di sebalik orang-orang kaya tadi ada orang-orang yang sederhana. Ada orang-orang yang miskin. Mungkin mereka berada di ceruk-ceruk kampung, di luar-luar bandar, di hujung-hujung pendalaman. Tetapi hati mereka gembira, jiwa mereka ceria. Mereka tidak bermasalah dengan kehidupan mereka. Allah bagi ketenangan, Allah bagi kebahagiaan, Allah bagi keredaan hati mereka atas anugerah yang diberikan oleh Allah. Jadi bila melihat kepada level-level tadi, sebenarnya kita sedang mencari kebahagiaan yang macam mana? Kita mencari keredaan Allah yang macam mana? Manusia bercuba hari ini macam-macam pattern, macam-macam bentuk kehidupan yang dilalui. Kalau zaman susah dulu pun serabut kepala kadang-kadang, bila dah berduit sikit pun serabut kepala kadang-kadang, bila naik gaji berulang kali pun lagi serabut kepala kadang-kadang. Dulu tak ada anak, rasa sunyi, ada anak pun makin serabut kadang-kadang.
Ini adalah bentuk-bentuk ujian. Ini adalah bentuk-bentuk ujian Allah kepada hati setiap manusia untuk didepani. Ini adalah bentuk bebanan dan cabaran kepada kita. Bagaimanakah cara untuk mencari kebahagiaan hakiki? Yang ini Allah dah tegaskan di dalam surah An-Nahl ayat 97. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, satu yang disebut oleh Allah depan sekali, ma min amalin min zakarin aw bukan ma amila salihan, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan walanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surah An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang melakukan amalan soleh. Bila kita merujuk tafsir-tafsir yang besar, tafsir-tafsir yang muktabar, perkataan amalan soleh merujuk kepada amalan-amalan manusia yang terikat dengan syariat. Maksud terikat dengan syariat ialah yang terpandu dengan panduan kitabullah, iaitu Al-Quran, dan yang kedua terpandu dengan sunnah Rasulullah yang kita sebut sebagai Al-Hadis. Bila kita nak mengamalkan sesuatu benda, kita tak boleh lari daripada dua panduan ini. Jangan sesekali terkeluar, jangan sesekali tergelincir, dan jangan sesekali terselewing dalam bab ibadah daripada acuan Quran dan juga sunnah. Min zakarin au unsa. Tidak kira dia ni dari kalangan anak Adam, baik berjantinakan lelaki atau berjantinakan perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Lihat kepada step-step tadi. Siapa yang buat amal soleh ikut panduan Quran Sunnah, tak kira lelaki, tak kira wanita, dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan, maka Allah akan menganugerah dan berikan kepada dia satu kehidupan yang baik. Apakah yang dimaksudkan dengan kehidupan yang baik? Bila rujuk kepada tafsir, contoh tafsir Ibnu Katsir, banyaknya riwayat daripada sahabat dan pandangan-pandangan ulama tentang kata kunci hayatan tayyibah. Ada sebahagian meriwayatkan daripada Ibnu Abbas dengan menyebut bahawa makna hayatan tayyibah ialah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sumber-sumber daripada pencarian rezeki yang baik dan halal. Maksud dia, Allah akan anugerahkan, Allah akan beri pada seseorang itu sumber-sumber rezeki, sumber-sumber pencarian yang baik lagi halal. Dan ada juga pendapat lain yang dinisbahkan kepada perkataan Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan ini juga disepakati oleh Ibnu Abbas, oleh Ikrimah dan Wahab bin Munabbih. Disebutkan kosakata hayatan tayyibatan ialah dikurniakan rezeki yang baik dan halal, dan satu lagi yang ni yang kita nak dalam hidup kita, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk sujud beribadat pada dia. Ini rezeki yang jarang Allah kurniakan pada seorang hamba. Bila Allah bagi kepada seorang hamba tu mudah, senang seorang hamba tu nak tunduk, senang seorang hamba tu nak sujud. Dengan kata lain, memudahkan perjalanan hidup dia nak buat ibadat pada Allah. Sedangkan dalam lingkungan kehidupan kita hari ini, cukup payah kita nak cari manusia yang senang dan mudah untuk beribadat pada Allah. Sedangkan di penghujung akhir zaman ni, kalau sebut bab semayang, nak cari anak-anak muda yang rajin ke masjid pun payah, nak cari anak-anak muda yang mampu mengekalkan solat 5 waktu pun payah, nak cari anak muda yang semayang kekal dalam hidup dia pun payah. Yang ini berlaku begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain.
Jadi kita nak Allah bagi kita mudah, Allah bagi kita senang untuk tunduk dan sujud beribadat pada Dia.